Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN ke-28 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan bersempena Forum Pelancongan ASEAN 2025 diadakan selama 5 hari sehingga kemarin di Johor, Malaysia. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Mesyuarat antara lain menggariskan pemulihan signifikan sektor pelancongan pasca pandemik serta potensi bagi pertumbuhan dan inovasi dalam sektor pelancongan. Selain itu, mesyuarat mengambil maklum akan pertumbuhan positif pada tahun lalu ketika negara-negara ASEAN menggiatkan inisiatif termasuk melonggarkan permohonan visa bagi pelancong antarabangsa dan mempelbagaikan tawaran pakej pelancongan. Justru Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan perlunya usaha dipergiat untuk menyiapkan program-program di bawah ATSP 2016-2025 dan inisiatif serantau bagi meningkatkan standard dan kualiti tawaran pakej pelancongan serta usaha bagi menggalakkan inisiatif kesaling hubungan yang bertujuan mengintegrasikan destinasi yang kurang diketahui di ASEAN. Turut diambil maklum kira-kira 70% aktiviti di bawah Pelan Strategik Pelancongan ASEAN ATSP 2016-2025 telah terlaksana dengan jemaah menteri bersepakat untuk mensejajarkan keutamaan Pelan Sektoral Pelancongan ASEAN 2026-2030 dengan Pelan Strategik Community Economy ASEAN 2026-2030 ke arah mempromosi rantau yang berdaya tahan menerusi kerjasama yang lebih padu. Terdahulu berlangsung mesyuarat pertubuhan pelancongan kebangsaan ASEAN kali ke-61 dan mesyuarat pegawai kanan bersama rakan-rakan kongsi. Ke arah memajukan pemeliharaan marin, pemulihan terumbu karang dan perikanan lestari di negara ini, Pony Group baru-baru ini menganjurkan program Sekolah Reef Ball SC Tubular Solutions Sendirian Berhad disertai oleh 116 belia sebagai pereka bentuk dan penemu reef ball atau bola terumbu. Sebanyak 60 bola terumbu berjaya dihasilkan sepanjang program yang membawa kepada penempatan 100 bola terumbu di perairan Brunei. Kemarin diadakan majlis penutupan program di Jabatan Perikanan Serasa. Hadir Puan Yang Terutama Yves Lubin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Program memberi kemahiran dalam pemulihan terumbu karang selain meningkatkan kesedaran mengenai biodiversiti marin dan mengurangkan hakisan pesisir pantai. Terlibat dalam aktiviti melestarikan marine kehidupan laut itu sendiri. Sebenarnya itulah sangat menyeronokkan dan mencabar. From this program, we learned a lot of things about the fabrication of coral reef balls and then actually about the teamwork that it takes as well for the whole process. They were learning about environmental awareness and also the impact on conservation of marine ecosystem as a whole. Brunei LNG Sendirian Berhad kemarin menganjurkan sesi muzakarah bersama komuniti daerah Tutong dan pihak-pihak berkepentingan di daerah berkenaan. Sesi tersebut diadakan sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dengan komuniti di daerah berkenaan. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sesi seumpamanya mengongsikan dan memberi gambaran lebih jelas mengenai aktiviti yang dijalankan oleh Brunei LNG serta memberikan penjelasan berkenaan dengan isu-isu penting seperti keselamatan alam sekitar dan tanggungjawab sosial. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di sebuah hotel di daerah Tutong.
Program induksi bagi tenaga pengajar baharu memberi peluang kepada 29 tenaga pengajar baharu untuk mengukuhkan lagi tahap kesediaan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik. Program selama 5 hari itu berakhir kemarin dengan majlis penutupan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Harapan saya adalah untuk menjadi penyumbang kepada transformasi pendidikan dan juga menabur bakti kepada bangsa, agama dan negara. Tentang etika dan juga profesionalisme sebagai seorang pendidik. Memandangkan kita sebagai seorang pendidik, kita bukan sahaja menghadap pelajar tetapi juga dengan ibu bapa dan juga tenaga pengajar yang lain. Program pensijilan antarabangsa Universiti Osaka OUICP selama setahun memberi peluang kepada para pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan mengenai metodologi penyelidikan lanjutan selain membangun sumber tenaga manusia yang boleh menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Perkara tersebut ditekankan semasa majlis tamat pengajian OUICP 2023 dan permulaan kohort OUICP 2024. Dianjurkan oleh kampus Universiti Osaka ASEAN dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa. Majlis berlangsung di kampus Sinaud Unisa. Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan menyuarakan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil OUICP 2023 dan permulaan kohort OUICP 2024 untuk pelajar pasca siswazah dari 3 institusi tempatan iaitu UNISA, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Juga diadakan pelancaran makmal bersama kampus ASEAN antara UNISA dan Universiti Osaka. Bengkel pemantapan tata bahasa Bahasa Melayu diadakan bagi melahirkan lebih ramai penyunting dan penulis tanah air yang berkualiti dan kompeten. Bengkel anjuran bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka itu berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bengkel selama 2 hari itu dirasmikan oleh Daeng Hajah Khaireni binti Haji Awan Damit, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Para peserta terdiri daripada pegawai dan warga kerja Dewan Bahasa dan Pustaka, Radio Televisyen Brunei dan Jabatan Penerangan. Expo Pengajian Tinggi kali ke-10 akan diadakan selama 2 hari mulai 8 Februari. Diungkayahkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi. Expo akan berlangsung di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Jerudong. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media kemarin di Ibu Pejabat Kementerian Pendidikan. Kepada orang ramai, khususnya pelajar, untuk bersemuka dengan pihak institusi pengajian tinggi. Dayang Dina Roslina binti Haji Aliuddin, pemangku penolong pengarah Jabatan Pengajian Tinggi selaku timbalan pengerusi bersama semasa sidang media mengongsikan Expo dibuka bagi kunjungan orang awam khususnya pelajar lepasan menengah dan pra-universiti atau yang sebanding dengannya yang berhasrat untuk meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dibuka bermula 10 pagi hingga 5 petang. Expo disertai oleh institusi pendidikan tinggi awam dan swasta dalam negeri, luar negara, kedutaan dan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Tinggi. Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait mengadakan lawatan ke beberapa buah kediaman mu'alaf di kawasan Mukim Labi, Daerah Belait.
Selain untuk mengeratkan silaturahim, lawatan juga bertujuan mengenal pasti dan meneliti daripada sudut tarbiyah, pembelajaran dan pengamalan hidup para mu'alaf, khususnya di kawasan Mukim Labi. Kebanyakannya mereka tu telah pun selesai mengikuti kelas bimbingan. Tetapi persoalannya, apabila seorang tu menduduki mana-mana pun kursus, bagaimana pengamalan dan penghayatan. Itulah sebetulnya. Jadi kalau kami sudah tahu macam ni, kami akan mencari ikhtiar. Apabila ada orang tua, ada yang tidak berkeupayaan, kami akan datang. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Prasijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB tahun 1445-2024 melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS dibuka mulai hari ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urustia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Ugama Brunei memaklumkan pendaftaran akan dibuka mulai pukul 2 petang. Pendaftaran adalah percuma melalui perkhidmatan SMS dengan menaip KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan di ST, 38666 bagi pelanggan progresif sendirian berhad atau 39966 bagi pelanggan Imagine sendirian berhad. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS. Keputusan peperiksaan melalui SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan dengan caj bayaran RM1 dikenakan bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Maklumat lanjut hubungi Mak Telecommunication System sendirian berhad melalui talian 867-1355 atau email kheuresults@makbrunei.com.